ada 3 subtopik kat situ. Yang pertama, and then disusuli oleh Boyle's law, Charles law, pressure law. Dia panggil gas law. Ketiga-tiga ni dia dijadikan satu subtopik, dia panggil gas law. Alright, gas law. So 4 subtopik saja hari ni, mungkin sempat, mungkin tak sempat, bergantung pada kepantasan kamu. Okay, thermal equilibrium. Thermal equilibrium ni apa benda sebenarnya? Sebelum kita masuk thermal equilibrium, cikgu suka kalau kita boleh bezakan apa itu suhu dan juga haba. Apa itu temperature dan apa itu heat. Okay, temperature maksud dia adalah degree of hotness, kepanasan punya tahap kepanasan. Kamu cakap, ui panas lah, panas tu berapa nilai panas dia tu? Okay, berapa level dia? Okay, itu kita panggil temperature. Dia boleh bagi tahu kamu tahap kepanasan. Kalau haba pula, dia adalah sejenis tenaga. Apabila tenaga tu duduk kat satu objek tu akan panas. Haba kalau duduk dalam badan kamu, dia jadi panas. Kalau haba tu keluar daripada badan kamu, maka badan kamu akan jadi sejuk. Macam itulah juga objek ke benda apa pun, haba duduk kat dia, panas. Haba keluar, sejuklah dia. Okey, kawasan yang sejuk maksudnya kawasan yang tiada haba. Kawasan yang tiada haba. Haba ada panas, haba tak ada sejuk. Tenang. Okey, unit haba, joule sebab tenaga, Kelvin bagi temperature ataupun degree Celsius. Contoh macam inilah supply heat. Atas tu panas. Kamu bakar, kamu supply heat. Kamu panaskan dia, kamu boleh check kepanasan. So thermal equilibrium adalah satu keadaan, satu fenomena. Dia macam initial, dia ada satu fenomena berlaku. Okay? Dia ada satu fenomena alam. Naturally. Ikut hukum alam yang Allah dah tetapkan. Okay? Naturally ikut hukum alam yang Allah dah tetapkan yang berlaku dekat bumi. Dia tak boleh berlaku kat tempat lain ataupun kita tak sure berlaku kat tempat lain. Tapi dekat bumi berlaku. Thermal equilibrium ni adalah di mana bila dua objek, dua atau lebih, dia melekat. Syarat pertama dia mesti kontak. Bila kontak, seorang panas, seorang sejuk. Seorang panas, seorang sejuk. Bila kontak, dia akan dapati heat. Mula-mula heat ni, dia, ini cikgu cakap hukum alam tadi. Heat ni dia akan naturally akan pergi tempat sejuk. Itu lumrah dia. Itu ketetapan yang Tuhan bagi kat dia. Di mana kalau dia duduk, situ dia banyak, dia akan flowing kat tempat yang sejuk. Dia tak suruh tunggu, dia tak suruh orang tunggu apa, dia akan automatic flow. Macam air, air ni kalau kamu tuang, dia automatic flow kat bawah. Betul tak? Dia flow. Automatic dia flow. Kalau ada kecurunan, dia automatic flow. Macam tu juga haba. Haba dia akan automatic flow dekat tempat sejuk. Okay? Dia akan flow automatic tempat sejuk. Angin, kalau kamu nak tahu macam mana punca angin, sini punca angin dia. Kamu tengok, kamu pernah tak kena angin sepoi-sepoi basah ke, ataupun tepi laut angin kena deras. Kamu terfikir tak macam mana tiba-tiba wujud boom angin. Nanti kita sambung, nanti kita cerita itu kat belakang. Tapi kita nak cerita heat dia akan flow ke tempat sejuk. Dan seketika, beberapa ketika, dia orang akan dapati suhu dia orang akan sama. That moment bila suhu dia orang sama, that moment baru kita panggil thermal equilibrium. Okay? Proses belakang ni bukan thermal equilibrium lagi. Bila dia dah reach suhu yang sama, reach. Baru dia kalau keluar right tu dia keluar ting. Kalau suhu sama baru ting. Maksudnya waktu tu baru dia capai thermal equilibrium. They are at same temperature, zero net flow. Zero net flow ni tolong faham betul-betul. Mula-mula kita cakap memang banyak haba masuk. Contohlah 100,000 joule masuk sini. Mula-mula 1,000 masuk kat sini. Soalnya sebab dia panas kan, dia masuk lah. Dia masuk kat kawasan sejuk. Sejuk dapat haba tu. Okay? Tapi ada rare case, haba pun boleh travel daripada tempat sejuk ke panas. Mungkin satu saja joule. Mungkin rare case. Tapi haba ni dia circulate dalam objek tu. Jadi haba takkan stop. Oh dah capai 1257. Aku tak cross engkau tak cross aku. Tak. Dia orang tetap cross. Dia orang cross tapi kalau seorang naik 20 joule, bawah turun pun 20 joule. Jadi hang bagi RM20, dia bagi balik RM20. So untung rugi tak ada. Dia panggil zero net flow. Net ni kira bersih lah.
Keluar 20, dapat balik 20, zero. Tak ada net. Jadi zero net. Siapa cakap no flow, salah ni. Nak kena rotan jari ni. Kalau cakap no flow. Okay? Jangan. Cikgu jumpa ramai ada student, dia cakap, oh lepas sampai 22, 125 degree Celsius, semua dah stop. Haba tak nak pergi dah. Haba duduk. Aku, engkau. Tak. Dia orang tetap flowing. Seorang naik 20, seorang turun 10. Cuma dia orang tak ada siapa lebih, siapa yang kurang. Dua-dua bagi sama banyak. Masa tu dia panggil zero net flow. Okay? Boleh faham? So, thermal equilibrium berlaku kat mana? Kat belakang, kanan ni sekali. Boleh semua? Boleh? So far boleh faham thermal equilibrium? Cikgu cerita paling dalam dah kat kamu ni. Thermal equilibrium, that moment sahaja. Boleh faham semua? Daniel Harris, Patricia Erdina, Nurul dengan Abdul Haziq. Boleh faham yang tu? Faham Takif Anas, terbaik Takif. Okey, kita nak proceed lagi. Proceed lagi. Example. Habis dah. Cikgu cerita thermal equilibrium. Sebab fizik ni dua benda lah, tolong faham. Kamu faham definition, kamu faham guna formula dia, faktor-faktor dia, hubungan dia, semua kamu dah pegang dah ke 60 ke 70%. 60 ke 70% dah dalam tangan. Kalau kamu amalkan konsep ni, aku nak faham sungguh-sungguh definisi dia. Kalau ada formula, pandai kira. Formula pandai kira ni senang gila, jangan risau. Tak macam level AdMath. Dia level Math dia. Okay, dia level 2 saja. Alright, dia level 2. Jadi example dia yang ni. Example dia, ada kalau demam, kita letak demah. Bila kita demah kat situ, maksudnya apa? Haba dalam badan kita masuk dalam air tu. Sebab dia automatik. Sebenarnya kamu tahu dah. Haba ni dia automatik. Dia akan masuk dalam tu. Sebab tu kalau kamu tengok lama-lama kain tu akan panas. Kain tu lama-lama akan panas. Lepas tu kamu pun angkat, rendam dengan air sejuk balik, letak balik. Masa kena first tu sejuk kepala tu. Kan? Sejuk tapi haba keluar. Tu lama-lama haba dia keluar. Sebab badan kita ni tak boleh biar haba tinggi sangat. Dia boleh damage. Dia damage organ, dia ada fungsi nerve dia boleh damage lah. Okay? Memang tak boleh biar panas-panas. Air kopi duduk kat tempat sejuk, lama-lama jadi sejuk. Okay? Dia contact. Maksudnya surrounding air dengan kopi tu contact. Udara tu dia lalu kopi dengan dua-dua kopi pun akan jadi macam surrounding sebab dia sejuk sangat. Okay, ini kita panggil example of thermal equilibrium. Dalam topik ni pula, lepas kamu tahu definisi thermal equilibrium, kamu kena tahu pula ada satu case ni, dia panggil thermometer calibration. Kamu kena calibrate. Bayangkan pergi beli, sekarang ni online Shopee kan, pergi beli klik kat India, belinya. Ataupun beli China punya thermometer, contoh kira nak buat homeschooling lah, contoh nak buat eksperimen kat rumah, beli murah pula, beli klik. Sekali datang tak ada scale. Macam mana nak buat? Takkan nak buang, rugilah. Dalam dia okey semua. Cuma tak ada scale, nombor je tak ada. Alright, tu terkejut tu. No scale, tapi tak apa. Sebab kamu dah belajar thermal equilibrium, kamu boleh scale it. Yang ni yang dia nak ajar. Pakai spek tu kira action lah tu. Action lah tu boleh calibrate. Demam jadi sebab apa pula? Sebab masuk haba ke badan ke, and waktu tu badan dia suam sikit ke, macam mana Cikgu Abdul Haziq tanya. Demam jadi sebab apa? Satu, demam ni dia jadi sebab suhu badan meningkat. Okay? Suhu badan meningkat. Suhu badan meningkat ni dia ada banyak faktor lah. Sebab sebenarnya badan kita ni, kamu tak perasan, tapi badan kita ni dia sentiasa regulate. Dia macam aircon. Aircon bila kamu set 24, kalau panas dia akan bagi sejuk. Kalau sejuk dia bagi panas balik. Dia kena maintain 24. Badan kita macam tu. Jadi bila kita terdedah, mungkin kamu akan demam ni sebab apa biasanya? Sebab contoh serta-serta sebab menyebabkan badan kamu tak dapat overcome. Sistem tu dia tak boleh overcome. Sebab kita ni terdedah dengan suhu luar ni tinggi. Ataupun yalah tak tinggi pun, tapi regulation kita ada problem sikit. Dia bukan nak kata haba masuk, tak. Badan kita generate haba. Tapi generate haba tu
dia tak dapat dikeluarkan. Tak dapat dikeluarkan. Badan kita ni macam enjin lah. Enjin duduk mesin lama-lama haba kena keluar. Bila haba tak keluar, dia jadi panas dalam. Okey, dia panas dalam. Bila dia panas, haba kena cepat-cepat keluarkan. Sebab masuk haba ke? Tak, dia bukan sebab masuk. Cikgu tak rasa sebab haba masuk lah. Dia biological reason. Dia bukan fizik reason. Tak semua fizik boleh explain. Okay? Dia biological. Siapa belajar biologi kat sini? Dia mungkin biologi punya reason ataupun chemical reaction yang boleh spark haba daripada dalam badan tu. Sebab fizik dia tak boleh. Sebab fizik, kalau perasan, dia cakap badan kamu panas. Kamu rasa sejuk gila. Kamu rasa sejuk gila tapi badan kamu panas sebenarnya. So rasa tu biologi punya geng lah. Chemistry kan. Dia ada enzim pun semua. Dia ada apa kita panggil. Selain enzim tu dia panggil apa tu dia? Hormon kan. Hormon tu yang buat kita rasa. Tapi hakikatnya badan kita panas. Fizik cakap panas. Kamu cakap sejuk. Alright. Tu cerita dia. Boleh lah Hana Aziz. Tapi bukan haba masuk dalam badan. Itu yang cikgu boleh confirm. Bukan haba masuk dalam badan. Itu cikgu boleh confirm. Okay, demam ni. Tapi cikgu rasa daripada dalam badan lah haba tu. Cikgu rasa daripada dalam badan kita sendiri. Dia biasa badan kita ni panas tau. So sebab tu keluar peluh apa semua sistem kita kena maintain. Dia mungkinlah ada cara untuk dia keluarkan. Dia buat bagi kamu dahaga. Dia buat bagi kamu rasa berpeluh. Semua sistem yang badan kita akan regulate untuk kekalkan 37 darjah Celsius. Lebih kamu akan demam, kurang kamu akan pun tak boleh. Dahsyat sistem badan kita ni dia boleh maintain tu. 37. 36 point something, 37 lebih sikit demam. Dia punya jaga, dia punya temperature badan ni. Ada satu sistem dia jaga badan kita. Tak boleh bagi kurang, tak boleh bagi lebih. Sebab apa? Kalau dia tak ada sistem ni, kita ni sama sejuk lah dengan udara ni. Sebab kita kalah punya kalau buat thermal equilibrium. Benda apa pun kalau buat thermal equilibrium dengan udara, surrounding memang kalah. Memang kalah dengan surrounding. Surrounding tu banyak gila. Macam air kopi tadi, kalau dia lama-lama dia akan ikut surrounding sejuk dia. Dia tak boleh lawan. Sebab surrounding ni mempunyai mass yang sangat-sangat besar. Okay, sekarang kita nak calibrate. Formula dia simple je. Kamu ambil termometer ni, bubuh dalam tempat sejuk, ais. Ais yang baru kamu keluarkan, dia tengah melting tu kamu letak. Tengah melting tu dia 0 degree Celsius. Okay? Lepas tu kamu mark. Kamu mark lah berapa. Take the reading of length, theta length kalau kosong. Okay, contohlah kamu take length tu. Lepas tu kamu ambil boiling water pula, kamu masuk pula. Contoh tadi kalau length tu kamu masuk dalam termometer, let's say dia cakap suhu dia dekat sini. Panjang dia dekat sini lah contoh. Panjang dekat sini, L0. Panjang dia dekat sini, L0. Bila kamu masuk dalam 100, kamu dapati dia punya panjang dia sampai sini. So kamu tengoklah panjang dia berapa ni. Mungkin kat sini lah, kita tanda kat sini lah. L dot dia. Biasa kita tanda terus L dot dia. L0 dia. Maksud panjang apabila dia 0, panjang dia setakat ni. Tu bila 100 panjang ni. So kamu boleh agak lah kalau kamu letak dalam kopi. Kalau kamu letak dalam air kopi, tiba-tiba suhu dia jadi panjang ni. Okay? Jadi bila panjang ni kamu boleh tahu berapa suhu kat sini. Kamu kena tahu berapa suhu kalau temperature tu tunjuk takat tu. Okay? Formula dia begini. Contoh cikgu bagi satu panjang ni. Kalau suhu dia naik contoh kat sini, dia naik jadi. Sini bila kamu letak kat dalam ais, dia jadi let's say 1.5 cm. Lepas tu kamu letak dalam panas, dia jadi, let's say dia jadi 17.5 cm. Bila 100 darjah Celsius. Jadi kalau kamu letak dalam kopi, let's say lah, pergi letak pula air dalam kopi. Kopi tu suhu dia naik takat ni je, kopi. Jadi dia tanya berapa suhu kopi tu? Berapa suhu kopi tu? Jadi dia akan letak theta sama dengan L suhu tu. Let's say panjang kopi ni dia jadi 12.5. 12.5 cm.
Jadi kamu ambil 12.5 cm tolak dengan theta kosong 1.5 bahagi dengan 117.5 tolak dengan 1.5. So dia akan jadi 12.5 tolak dia akan jadi 11 bahagi dengan 16. Okey, darab dengan 100. 68.75 degree Celsius. Dapat semua? Boleh semua? Ini kamu jumpa soalan dia suruh calibrate. Boleh? Boleh semua? Daniel Haris, Taki, Batisha Edina, Nurul dengan Abdul Haziq. Dapat tak? Boleh Terbaik Edina. Kita tengok satu contoh lah. Satu contoh macam ni. Ya, cikgu nampak macam panjang buat dia. Nampak macam memanjang. Tak cantik. Okey. Oh tak apalah, dia memang memanjang. Kita tak boleh buat apa. Tak apa. Jangan salahkan dia, tak apa. Okey, kamu kira. Soalan tu ada dua sebenarnya. Ada dua. Soalan satu dengan soalan dua. Bawah ni soalan dua. Dia minta berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer ni. Berapa suhu kat sini. Berapa suhu kat sini. Okey, soalan satu ni cikgu kira, cikgu dapat 81.4 lah, 395. 81.4 degree Celsius. Yang bawah tu 76.47. 76.47 sama kah? Okey, yang ni in case kalau kamu jumpa. Kamu tengok kadang-kadang dia tanya kenapa guna merkuri? Pasal ada termometer je pakai merkuri. Merkuri ni bukan bagus. Dari segi pengendalian dia sangat leceh. Sebab dia kalau dia mudah meroak tinggi ya. Dia bukan senang tu. Ciri merkuri digunakan sebagai cecair dalam termometer. Cikgu, nombor satu dengan saya tak dapat sama. Boleh terangkan? Tak dapat sama. Tak dapat 81.4 dengan 76.47. Dia ni tak dapat. Cikgu tunjuk Formula dia kena ambil suhu pada dia ni 19. So yang ni dia ambil 19. Tolak dulu 1.5 yang zero tu. Dua-dua pasan belakang tolak 1.5 dua-dua. Jadi bawah ambil yang 123. So darab je lah 100. Saya check calculator. Tekan calculator kena buat kurungan. Dia tak boleh langsang gitu. Okey, yang bawah pun sama. Maksudnya suhu 23. So 23 lah. Yang tolak 3.5 bahagi dengan 29. Yang bawah tu yang 100 tolak dengan yang kosong. Darjah. Darab 100 lepas tu Cuba tengok. Dapat cepat-cepat cakap dapat. Boleh Dani Haris? Terbaik. So apa silap tadi? Kalkulator kot tak buat kurungan ke apa ke? Ke formula silap. Dia ada dua tu lah. Okey, bagaimana? Okey, ciri-ciri dia. Formula silap cikgu yang terbaik, betul. Okey, formula kamu baru sikit. Kamu punya lain sikit tak silap cikgu. Dia tak pakai yang 1.5 tu. So dia tolak terus dua 1.5 dua. Cikgu cerita kes yang sebenar. Okey, antara ciri-ciri merkuri yang biasa sebab apa dia guna dalam ni adalah konduktor haba yang baik. Antara sebab lah kenapa guna merkuri tak guna cecair lain, minyak ke, air ke, kenapa tak guna? Dia mengembang. Sifat yang paling mahal dia mengembang. Dia cecair tapi mengembang. Kalau besi kita tahu kalau besi duduk tengah panas dia memang mengembang.
Kita tahu, dulu sekolah rendah kita belajar dah. Tapi cecair mengembang ni jarang kita jumpa. Okey, cecair yang mengembang ni jarang kita jumpa. Okey, warna legap. Ini cara sum up lah, semua menyebabkan ciri-ciri ni buat menjadikan dia sempurna. Perfect choice kita. Okey. Meningkatkan kepekaan termometer. Ni kadang-kadang dia tanya, termometer pakai kapilari yang halus saja. Berbuli yang halus, nipis. Berbuli kaca yang lebih kecil. Pakai yang ujung dia. Berbuli ni kat mana? Berbuli ni yang kat belakang tu. Mana tadi? Ni berbuli belakang ni. Berbuli ni belakang ni. Okay. Alright.